Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar modul ketiga, iaitu kesedaran etika di tempat kerja. Semua dah bersedia untuk kelas kita hari ini? Terdapat dua topik di bawah kesedaran etika di tempat kerja. Yang pertama adalah respon kepada arahan dan yang kedua adalah pahami disiplin. Kita akan masuk pada yang pertama, respon kepada arahan. Hierarki dan tahap kuasa. Hierarki dan tahap kuasa ini dapat memberi manfaat kepada organisasi dan pekerjanya. Autoriti seseorang itu bertambah mengikut kedudukannya dalam organisasi itu. Hierarki autoriti dalam sebuah organisasi adalah penting untuk kejayaan yang berterusan. Seperti yang kamu lihat dalam rajah di bawah tersebut, kita boleh lihat terdapat beberapa hierarki kedudukan yang berlainan daripada atas ke bawah. Contoh, kalau orang itu pangkat tinggi, maka dia punya kuasa adalah lebih tinggi berbanding orang di bawahnya. Itu bermaksud autoriti itu tersebut. Carta organisasi. Ia juga digunakan untuk menunjukkan hubungan antara bahagian dalam organisasi itu serta fungsinya. Carta organisasi sebuah syarikat menggambarkan hubungan antara manusia dalam organisasi itu. Hubungan tersebut termasuklah antara pengurus dengan pekerja bawahnya, antara pengarah dengan pengarah urusan, atau ketua pegawai eksekutif dengan pelbagai bahagian dan sebagainya. Gambar di bawah menunjukkan contoh carta organisasi bagi sebuah syarikat, di mana kita melihat yang paling tinggi adalah Executive Director dan di bawahnya adalah Chief Executive Officer, iaitu CEO, dan dibantu oleh PA atau Sekretariat, dan di bawahnya terdapat beberapa lagi lah bahagian dan jawatan bergantung pada sebuah syarikat tersebut. Prinsip rantaian perintah merupakan panduan rasmi untuk autoriti komunikasi dan pekerja dalam sebuah organisasi. Hubungan pihak atasan dan orang bawahan dan kuasa diperturunkan oleh pengurusan tertinggi kepada pekerja bawahan. Arahan diberikan oleh pihak atasan manakala accountability disandarkan kepada pekerja bawahan. Ini bermaksud di mana orang atasan akan memberi arahan dan manakala orang bawah akan menyiapkan atau menjalankan tugasnya berdasarkan arahan yang diberikan. Khususnya, carta organisasi membolehkan seseorang itu memahami bidang kuasa, aliran komunikasi dalaman, pembagian tugas dan tanggungjawab organisasi itu. Kesatuan rantaian perintah pula bermaksud setiap orang bawahan perlu membuat laporan kepada seseorang penyelia sahaja. Bermaksud setiap pekerja yang dilakukan oleh orang bawahan akan direkod dalam laporan dan dihantar kepada penyelia di atasnya. Rajah ini menunjukkan contoh rantaian perintah di mana terdapat Chief of Command ataupun sebagai ketua, manakala di bawahnya terdapat beberapa lagi jawatan penting, dan di bawah pada jawatan penting itu terdapat lagi pekerja bawahnya. Di banyak pekerja bawahnya akan menjalankan kerja berdasarkan bidang tertentu dan dilaporkan kepada ketua bidang tersebut, dan ketua bidang tersebut akan memaklumkan kepada orang di atasnya. Garis panduan kerja. Selaras dengan dasar dan undang-undang, praktikal, jelas dan mudah difahami. Dikuatkuasakan dan digunakan oleh semua pekerja. Melindungi pengurusan dan pekerja dan boleh mewujudkan dan mengekalkan suasana kerja yang lebih baik untuk semua. Membantu dalam menjalinkan kesinambungan dan ekuiti di tempat kerja. Dokumen bertulis yang diedarkan kepada pekerja pula akan dapat membantu memahami setiap prosedur kerja mereka. Kepentingan mematuhi garis panduan di tempat kerja. Yang pertama, mengikut undang-undang negeri dan tempatan. Yang kedua, memastikan keselamatan pekerja terjamin. Yang ketiga, menampilkan imej yang positif kepada pelanggan. Dan yang terakhir, memperkukuhkan kredibiliti syarikat tersebut. Kewajipan dan tugas. Perihal tentang pelbagai jabatan dan fungsinya untuk memastikan organisasi itu mencapai misi dan visi pentingnya.
Membantu semua orang tahu siapa buat apa. Setiap pekerja mempunyai tugas yang berlainan dan perlu saling bekerjasama untuk membentuk organisasi yang cemerlang. Serta organisasi yang jelas menerangkan peranan, fungsi, skop autoriti dan sistem akan membolehkan pekerja bekerjasama dalam mencapai matlamat pengurusan. Bermaksud di sini kewajipan tugas ini setiap orang mempunyai peranan masing-masing dalam sebuah syarikat tersebut. Penyelia dan orang bawahan. Penyelia, orang yang lebih kanan berbanding dengan orang lain dari segi pangkat, kedudukan dan status. Manakala orang bawahan iaitu orang yang di bawah kuasa atau di bawah kawalan dalam sesuatu organisasi seperti pegawai rendah atau penolong. Di sini kita boleh simpulkan bahawa penyelia mempunyai kedudukan lebih tinggi berbanding orang bawahan. Okey, seterusnya adalah pelaporan. Laluan pelaporan perlu ditonjolkan supaya petugas atau pekerja mendapat kefahaman yang jelas tentang struktur pelaporan. Kaedahnya adalah dengan menggunakan pengekodan warna atau barisan visual yang menunjukkan laluan pelaporan. Dibuat dalam bentuk grid atau matrik dan bukan dalam bentuk hierarki tradisional. Pelantikan atau kontrak. Kontrak pekerja atau perjanjian yang dibuat di antara majikan dan pekerja yang melakarkan keadaan sebenar hubungan mereka, khususnya jenis ganjaran yang diperolehi setelah melaksanakan suatu kerja tertentu, membantu untuk menarik dan mengekalkan kaki tangan penting. Walaupun pekerja tidak boleh dipaksa untuk kekal dalam sebuah organisasi, kontrak pekerja ada menyediakan notis untuk nasabah sebelum berhenti, biasanya 60 hari hingga 90 hari. Okey, di sini pelantikan atau kontrak ini adalah perjanjian di mana sekiranya pekerja membuat kerja yang telah ditetapkan, maka dia akan mendapat imbuhan atau ganjaran yang telah tertakluk pada kontrak. Laluan kerjaya. Perkembangan pekerja dalam sebuah organisasi merujuk kepada pelbagai jawatan yang disandang oleh pekerja itu dalam perkembangan kerjayanya. Kebanyakan syarikat berjaya merancang laluan atau tangga kerjaya pekerjanya dengan menggambarkan kedudukan mereka yang realistik pada masa depan untuk mengekalkan mereka. Setelah mendapat idea yang jelas tentang kedudukan masa depan serta tanggungjawab tugas, pekerja dan syarikat itu boleh mengenal pasti jenis latihan yang relevan untuk membina kecekapannya. Okey, di sini bermaksud biasanya bagi seorang pekerja tersebut, bila mana dia telah lama berkhidmat, maka dia akan mendapat naikkan jawatan lah, maka di situ skop pekerjaannya sudah mula berlain dengan sebelum ini. Lepas tu latihan pun akan diberi berdasarkan skop kerja yang baru dia dapat. Kita akan teruskan kepada topik kedua iaitu pamer display. Apa itu disiplin pekerja? Disiplin pekerja adalah peraturan dan syarat yang dikenakan ke atas pekerja oleh pihak perusahaan bagi membetulkan dan mencegahkan tingkah laku yang menjejaskan organisasi. Di sini menunjukkan kepada syarat dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak perusahaan bagi memastikan pekerja ikut arahan yang telah ditetapkan. Tujuan disiplin pekerja tidak bermaksud untuk memalukan atau merendahkan moral seseorang pekerja. Matlamatnya adalah memastikan setiap kaki tangan bekerja dengan cara yang boleh diterima oleh organisasi. Sekiranya pekerja melakukan masalah disiplin, cara terbaik untuk menangani masalah disiplin tempat kerja adalah dengan bersemuka dan berbincang secara pribadi dengan tumpuan pada tingkah laku, bukan personaliti. Isu disiplin tidak boleh diabaikan kerana ia boleh mengganggukan kemajuan organisasi. Garis panduan disiplin. Latihan untuk bertindak mengikut peraturan merupakan perilaku yang bersesuaian dengan peraturan dan perintah dikekalkan dengan latihan dan kawalan. Disiplin diri mewujudkan tabiat pemikiran baru, tindakan dan ucapan untuk memperbaiki pekerja dan pencapaian matlamat.
Garis panduan ini bertujuan untuk mengkaji pendekatan yang paling berkesan dalam mengurus isu-isu prestasi atau disiplin. Tanggungjawab majikan untuk menjelaskan kepada pekerja bidang yang perlu diperbaiki, mencadangkan penambahbaikannya dan memberi ruang kepada pekerja untuk membuat penambahbaikan itu. Di sini garis panduan disiplin biasanya syarikat atau perusahaan akan membuat latihan kepada mereka untuk menyertai dan bagi mereka memahami disiplin yang berada di sebuah syarikat tersebut. Khususnya majikan juga perlulah memberi ruang kepada pekerja untuk sekiranya pekerja tersebut ada idea untuk penambahbaikan dari segi semasa mengenai disiplin, maka majikan perlulah memberi ruang kepada pekerja tersebut untuk membuat penambahbaikan, dan penambahbaikan itu akan dilincang untuk dimasukkan bagi penambahbaikan yang akan datanglah. Prinsip kerahsiaan. Prinsip kerahsiaan merupakan satu set peraturan atau janji yang menghadkan akses atau sekatan ke atas beberapa jenis maklumat. Seandainya terlepas kepada pihak yang salah, maklumat sulit boleh disalahgunakan untuk melakukan aktiviti haram. Syarikat mempunyai kedudukan undang-undang untuk melindungi kerahsiaan maklumat tertentu. Pemeliharaan maklumat sulit dan pribadi adalah penting untuk menguruskan seseorang secara memarah dan terhormat. Kerahsiaan kita telah belajar pada modul kedua sebelum ini. Kerahsiaan ini penting bagi mengelakkan pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan maklumat rahsia, maklumat sulit ini untuk tujuan kepentingan pribadi yang boleh merugikan sebuah syarikat tersebutlah. Standard dan kod amalan. Ditakdirkan jangkaan tingkah laku untuk pihak pengurusan dan pekerja, sama ada dalam bentuk bertulis atau lisan. Amalan adalah melaksanakan sesuatu secara berulang kali untuk meningkatkan atau mengekalkan kemahiran seorang. Di sini maksudnya kalau kerja tersebut kita buat berulang kali, maka kita akan boleh buat kerja itu dengan perfect lah. Seterusnya, standard perundangan dan etika akan mempengaruhi prestasi dan komitmen pekerja kepada sistem entiti kawalan dalaman. Dokumen-dokumen ini menyediakan kod amalan yang menerangkan standard kelakuan dan khidmat seseorang pekerja. Garis panduan kerja. Untuk memastikan ia memenuhi dasar dan undang-undang yang sedia ada, praktikal, jelas dan mudah difahami seperti prosedur untuk pekerja melaporkan ketidakhadiran, prosedur untuk memohon cuti sakit, cuti rehat, cuti kecemasan, cuti bergabung dan cuti menjadi juri. Jam kerja mingguan dan sama ada waktu kerja fleksibel dibenarkan atau tidak. Di sini garis panduan kerja ni maksudnya prosedur lah sekiranya pekerja tersebut nak minta cuti, so prosedur itu pekerja kena ikut seperti yang telah ditetapkan dalam prosedur tersebut lah. Prosedur interaksi sosial. Ditakdirkan pertukaran antara dua atau lebih individu dan membentuk satu kelompok masyarakat. Menggalakkan kerjasama yang dipertingkatkan. Rancangan yang lebih baik apabila setiap ahli diterima dan lebih memahami nilai dan matlamat yang bersama. Dari cara ini, kepintaran yang lebih luas disepadukan secara semula jadi untuk mencapai matlamat individu dan organisasi. Di sini kita boleh lihatlah prosedur interaksi sosial ini bermaksud kerjasama antara pekerja-pekerja bagi meningkatkan lagi keberhasilan atau produktiviti kerja yang mereka lakukan. Garis panduan disiplin. Garis panduan disiplin digunakan untuk melindungi sebarang tindakan oleh majikan untuk membetulkan tingkah laku pekerja, salah laku atau ingkar tugas. Di sini bermaksud tindakan majikan lah untuk membetulkan pekerjanya sehingga pekerjanya melakukan kesalahan. So dekat sini garis panduan disiplin, so dia dah menyatakanlah tindakan-tindakan majikan yang tidak melanggar peraturan lah, yang untuk kegunaan dia untuk membetulkan tingkah laku pekerja.